What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua review chapter yang ke-1073 yang sememangnya sangatlah padat dengan maklumat-maklumat yang menarik. Antara maklumat-maklumat yang bakal didedahkan kepada kita termasuklah tentang sambungan bagi keadaan yang sedang berlaku antara Stussy dan Lucci. Kemudian apa yang berlaku kepada Seraphim yang sedang menyerang Label Face. Kita juga bakal mendapat maklumat tentang Marco yang sedang berbincang dengan Miss Buckingham di pulau kediaman mendiang Whitebeard, dan yang paling gempa adalah kita akhirnya akan mendapat pendedahan tentang nama sebenar bagi salah seorang daripada The Five Elders ataupun Gorosei. So disclaimer, pastikan korang menonton video ini sehingga ke akhirnya kerana chapter ini ada post credit scene. Tapi sebelum tu, macam biasalah, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1072 yang bertajuk The Weight of Memory, yang lepas kita telah ditunjukkan dengan Bonnie yang cuba untuk mendapatkan maklumat tentang ayahnya Bartholomew Kuma daripada Vegapunk. Namun Vegapunk telah pun berjanji dengan Kuma untuk tidak memberitahukan perkara sebenar kepada Bonnie. Sementara itu Kuma pula sedang memanjat tembok Red Line. Shaka kemudiannya mendedahkan Straw Hats bahawa mereka mampu untuk mengawal Seraphim yang kini telah memasuki Label Face. Maka Edison, Lilith, Sanji dan Frankie telah meluru keluar untuk memberikan arahan kepada Seraphim. Pada saat Zoro sedang meneruskan perlawanannya menentang Awakening Kaku pula, tiba-tiba Stussy telah membuat Kaku tertidur dan Stussy juga merancang untuk melakukan perkara yang sama kepada Lucci. So, nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimis Koverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanda dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya batuk. Tajuk bagi chapter yang ke-1073 pada kali ini berjudul Miss Buckingham Stussy. Dalam cover page pada kali ini kita telah tunjukkan dengan sambungan bagi kisah Germa Double Six Cold-Blooded Voyage volume ke-29 yang bertajuk The Flower That Grows in Gunpowder. Vegapunk received the Bell Prize for the GP Flower, sambil menunjukkan gambar Dr. Vegapunk yang sedang merekod dirinya yang sedang menguji eksperimen kereta kebal yang mampu untuk menembak keluar bunga daripada meriamnya. Manakala Judge, Caesar dan Queen yang berada di belakang Vegapunk sedang melihatnya dengan reaksi yang agak memalukan dan terkejut. Dan pemandu kereta kebal tersebut juga dilihat sangatlah terkejut dengan apa yang sedang berlaku. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan zoom out panel bagi Label Face. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel Kaku yang telah pun berubah kepada wujud manusianya semula dan sedang berada dalam keadaan tidak menyedarkan diri. Lucci yang dilihat sangatlah marah mengatakan bahawa dia tidak percaya dengan apa yang sedang berlaku. Stussy pula sedang mengelap darah yang terdapat di bibirnya dengan menggunakan jarinya sambil tersenyum melihat ke arah Lucci. Pada panel yang seterusnya, Lucci telah pun cuba untuk menyerang Stussy dengan menggunakan teknik finger pistolnya. Namun Stussy dengan liciknya telah pun mengelak serangan tersebut dengan menggunakan teknik Kami Zanshin. Dan Stussy telah pun mengatakan kepada Lucci bahawa sekiranya Lucci tidak boleh menerima kenyataan ini, adakah perlu untuk dia membunuh Lucci terlebih dahulu. Kemudian Stussy telah mengeluarkan lipstiknya dan menyentuh leher Lucci dengan menggunakan lipstik tersebut sambil mengatakan bahawa kamu sangatlah liar. Panel yang seterusnya menunjukkan wajah Lucci yang sedang bermonolog mengatakan si Stone. Kemudian kita ditunjukkan dengan panel Stussy yang mengangakan mulutnya dengan luas sambil menunjukkan taringnya, dan kemudian pada panel yang seterusnya dia telah pun menggigit leher Lucci yang tidak mampu untuk melakukan apa-apa kerana telah dilemahkan oleh sentuhan si Stone yang terdapat pada lipstick Stussy itu tadi. Dan burung merpati Lucci pun segera terbang meninggalkan tuannya itu. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat mata Lucci yang semakin kuyu sambil mengatakan tak guna. Stussy kemudiannya mengatakan kepada Lucci bahawa dia tahu yang Lucci dan Kaku merupakan watak yang kuat, maka Stussy tidak akan berlawan dengan mereka secara berdepan. Kemudian panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita Lucci yang telah pun rebah sambil burung merpatinya itu terbang kegelisahan, manakala Stussy pula telah meminta maaf kepada Lucci. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita Brook yang sedang melihat perkara tersebut daripada atas Thousand Sunny, bertanyakan apa maksud semua ini, kenapa CP0 menyerang CP0. Zoro juga bertanyakan adakah CP0 telah pun berpecah belah. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Stussy yang telah menghubungi seseorang dengan menggunakan denden mushinya itu dan memberitahu bahawa ini adalah Stussy dan aku telah pun menidurkan mereka berdua.
Kemudian pada panel seterusnya, kita ditunjukkan dengan Pythagoras yang mengatakan bahawa hebatnya Stussy telah pun memulakan langkahnya, sambil Pythagoras meminta York untuk bertahan kerana mereka kini sedang berada di dalam kawasan makmal yang telah pun mengalami keruntuhan. Kemudian kita ditunjukkan dengan Usopp yang bertanyakan kepada Shaka apakah yang sedang berlaku. Manakala Nami pula bertanya, adakah Rob Lucci telah pun ditewaskan? Shaka kemudiannya mengatakan bahawa ianya merupakan sebuah kejutan memandangkan Stussy masih lagi berpihak kepada mereka walaupun setelah 20 tahun dia bersembunyi. Robin kemudiannya bertanyakan kepada Shaka, adakah dia telah pun menghantarkan perisik mereka sendiri ke dalam Cyberpol? Shaka kemudian menjawab bahawa itu bukanlah niat asal mereka, namun nampak gayanya itulah apa yang berlaku akhirnya. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan wajah Stussy yang memberitahu kepada Dr. Vegapunk bahawa dia dan Lucci mempunyai tingkatan yang sama. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita Seraphim yang sedang berada di hadapan Makmal yang telah pun diserang itu, sambil Stussy mengatakan bahawa dia tidak mampu untuk menghentikan arahan daripada Lucci itu dan dia tidak mampu untuk menghentikan Seraphim tersebut. Panel kemudiannya menunjukkan Snake yang sedang bersedia untuk menyerang Makmal tersebut sekali lagi. Kemudian kita ditunjukkan dengan Edison yang sedang menuju ke arah Seraphim bersama dengan Lilith sambil memberitahu kepada Stussy bahawa tugasan Stussy telah pun selesai dan kini mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Panel kemudiannya menunjukkan Zoro dan Brook yang sedang berlari sambil Zoro mengatakan bahawa sekiranya mereka tidak memberhentikan budak-budak itu, maka mereka dan Straw Hats akan terkandas di sini. Manakala Brook pula mengatakan yang dia rasa seperti dia pernah melihat budak-budak tersebut sebelum ini. Panel kemudiannya menunjukkan S-Bear yang sedang memancarkan beam daripada tangannya, manakala S-Shark pula sedang bersedia untuk menyerang. Kemudian panel menunjukkan wajah Zoro yang menjawab kata-kata Brook tadi dengan mengatakan bahawa dia juga merasakan perkara yang sama, terutamanya budak lelaki itu. Panel kemudiannya menunjukkan bumbung makmal yang telah pun runtuh. Lilith yang melihat keadaan itu mengatakan bahawa tak guna, mereka telah pun merosakkan makmal ini, akan tetapi dengan cara ini lebih cepat untuk mereka keluar, sambil Lilith terbang melalui bumbung yang telah runtuh itu. Kemudian seterusnya kita ditunjukkan dengan panel Lilith yang berdiri di atas bumbung tersebut sambil mengatakan bahawa akhirnya dia telah pun berada di luar. Lilith daripada puncak bumbung tersebut telah pun menjerit untuk memberikan arahan kepada Seraphim S-Hawk yang berada di bawah, namun malangnya Seraphim tersebut telah pun terlebih dahulu bersedia membuka ke kuda untuk menghayunkan satu libasan pedang yang selayaknya Kokuto itu ke arah Lilith. Setelah S-Hawk menetapkan sasarannya ke arah Lilith, S-Hawk segera melepaskan serangannya itu. Namun tiba-tiba kita ditunjukkan dengan panel tangan Zoro yang sedang menggenggam dua bilah pedangnya, dan kemudian pada panel yang seterusnya dengan menggunakan kedua-dua belah pedangnya itu, Zoro telah pun menahan serangan yang dilakukan oleh S-Hawk itu. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat wajah S-Hawk yang terkejut melihat tindakan daripada Zoro itu. Zoro kemudian mengatakan kepada S-Hawk bahawa semakin dia melihat dengan lebih teliti, semakin dia dapat merasakan sifat kemanusiaan dalam diri S-Hawk itu. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Zoro yang sedang terbang ke belakang setelah dihayun oleh libasan S-Hawk itu, sambil Zoro bertanya, kau ini apa benda sebenarnya? Kita kemudiannya ditunjukkan dengan Lilith yang menjerit bertanyakan apakah yang sedang berlaku. Manakala Edison pula telah menyatakan kepada Lilith untuk menyerahkan segala-galanya kepada Edison. Kemudiannya pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Edison yang sedang menjerit memanggil Seraphim, namun S-Shark telah pun melepaskan satu tembakan laser beam ke arah Edison. Lilith kemudian telah berkata bahawa tidak mungkin, Edison dah. Kemudian tiba-tiba kita ditunjukkan dengan Sanji yang sedang memikul Edison di atas belakangnya telah pun muncul di belakang Zoro yang sedang berhadapan dengan S-Hawk itu, menyebabkan Zoro menjadi tertanya-tanya. Sanji kemudiannya telah pun meletakkan Edison ke bawah sambil Edison berkata yang perkara tadi sangatlah bahaya. Lilith sambil menangis telah pun menjerit memanggil nama Edison dengan sangat terharunya. Panel kemudiannya ditunjukkan Zoro yang sedang berdiri di hadapan kesemua Seraphim sambil mengatakan bahawa Seraphim telah pun berhenti dan bertanyakan apakah yang telah berlaku sebenarnya, dan Zoro juga meminta agar seseorang menjelaskan sesuatu kepadanya. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel Stussy yang memberitahu kepada Shaka bahawa dia telah pun meletakkan Sea Stone kepada Lucci dan Kaku. Shaka telah pun berterima kasih kepada Stussy dan memberitahu kepadanya bahawa mereka akan meninggalkan Egghead Island dan mengajak Stussy untuk mengikuti mereka. Stussy kemudiannya mengatakan bahawa dia faham dengan apa yang telah dikatakan oleh Shaka itu. Usopp yang mendengarkan perbualan tersebut terus cakap, "Hey, kau nak tambah seorang lagi?" Panel kemudiannya beralih ke arah Luffy dan Chopper yang sedang mencari Bonnie dan Dr. Vegapunk kerana mereka tidak boleh meninggalkan pulau tersebut tanpa Dr. Vegapunk. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel zoom out bagi Egghead Island sambil Luffy menjerit memanggil, "Orang tua!" Narrator memberitahu kepada kita bahawa masih ada perkara yang sedang berlaku. Dr. Vegapunk telah pun hilang. Panel kemudiannya telah beralih ke arah Pulau Sphinx yang berada di New World yang merupakan kampung halaman bagi mendiang Whitebeard, sambil ada seseorang yang memanggil Marco. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan panel seorang budak yang mengatakan bahawa ianya sangatlah menakutkan, manakala seorang budak lagi mengatakan bahawa dia tidak takut pun. Ternyata pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan panel Marco yang sedang dikelilingi oleh penduduk di sana sambil menceritakan bahawa Marine telah pun datang ke pulau tersebut. Marco kemudiannya meminta maaf kepada mereka kerana terpaksa berhadapan dengan keadaan seperti itu. Namun demikian mereka mengatakan bahawa apa yang telah berlaku bukanlah salah Marco, akan tetapi Marine yang jahat itulah yang bersalah.
salah. Merin-merin itu mengatakan yang mereka nak rampas kesemua harta Whitebeard. Mereka semua itu yang kedengaran seperti lanun, kata budak yang sedang bercerita kepada Marco itu. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan flashback sekumpulan Merin yang datang selayaknya sekumpulan lanun, sambil Merin tersebut mengarahkan kepada penduduk Sping untuk tidak melakukan apa-apa sekiranya tidak ingin ditimpa sebarang masalah. Panel kemudiannya menunjukkan Merin yang mempunyai muka seakan-akan tikus yang jahat itu telah pun mengatakan bahawa Pulau Sping ini tidak mempunyai hubungan dengan world government. Jadi undang-undang tidak akan melindungi kalian. Harta peninggalan Whitebeard pasti berada di sini. Sekiranya kalian tidak memberitahu kepada kami di manakah ia, maka kami akan anggap ini sebagai satu penentangan terhadap Marines. Merin tersebut kemudian telah mengacukan pistol ke arah budak lelaki itu tadi dan mengatakan bahawa sekiranya kami menembak seorang demi seorang daripada kalian, mungkin kalian akan memberitahu di manakah harta tersebut, menyebabkan budak lelaki itu menangis ketakutan. Kemudian pada panel yang seterusnya, abang kepada budak lelaki tersebut telah pun menghalang melindungi adiknya itu sambil mengatakan bahawa mereka tidak akan melakukannya, dan dia mengarahkan kepada Merin agar tidak mengacukan pistol kepada adiknya itu. Nenek mereka kemudiannya berkata bahawa kamu perlu memberikan duit kepada Merin untuk dilayan seperti seorang manusia. Kau memang tak guna, kata nenek tersebut kepada Merin yang berwajah tikus itu. Merin tersebut kemudiannya telah mengugut mereka dengan mengatakan bahawa Marco tidak ada di pulau tersebut buat masa ini. Jadi beritahu kami sekarang, kata Merin tersebut. Pada panel yang seterusnya, Merin telah pun memegang nenek tersebut sambil Merin yang berwajah tikus itu mencuba untuk menembak nenek tersebut. Penduduk Sping Island yang lain merayu agar Merin tersebut berhenti kerana nenek itu hanyalah seorang yang tua dan tidak bermaya. Akan tetapi Merin tersebut tetap menghalakan senapangnya untuk menembak nenek tersebut. Namun tiba-tiba Edward Weevil telah pun muncul dan menghayunkan Murakumogirinya ke arah Marines tersebut sambil mengatakan kepada Marines itu agar tidak mengganggu kampung halaman Edward Weevil ini, menyebabkan kesemua Marine tadi telah pun terpelanting ke belakang. Pada panel yang seterusnya kita pula ditunjukkan dengan Weevil yang menjerit mengatakan bahawa ini adalah kampung ayah aku. Kemudian pada panel yang seterusnya, tahulah kita bahawa nama Marine yang berwajah tikus tadi adalah Colonel Latte. Apabila Marine yang melihat Colonel tersebut terpelanting ke arah sebuah batu, Marine yang lain sangatlah terkejut dan ketakutan melihat kemunculan Weevil sambil terbeliak biji mata mereka. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan wajah Colonel Latte yang cedera parah, manakala Marine yang lain pula lari lintang puka kerana takut akan Weevil, sambil Marine tersebut mengatakan bahawa sepatutnya kapal Marine telah pun menyerbu Weevil dan kesemua si cibukai selepas sistem tersebut dibubarkan. Penduduk Sping sangat dilihat terharu dengan tindakan Weevil itu. Panel kemudiannya menunjukkan seorang Marine yang mengatakan bahawa mereka tidak dapat untuk menghubungi askar-askar yang berada di Sping Island. Mereka semua telah dikalahkan. Kemudian sambil menunjukkan wajah Weevil yang kemarahan, Marine tersebut mengatakan kepada semua unit bahawa seperti mana yang mereka sangkakan, kekuatan Weevil sangatlah kuat seperti seorang raksasa. Panel kemudiannya menunjukkan kapal Marine sambil ada perbualan yang mengarahkan kepada Marine yang lain untuk berundur dan menunggu ketibaan pasukan sokongan, dan mereka telah pun menghubungi headquarters Marine untuk mendapatkan backup. Panel kemudiannya telah beralih semula ke arah masa kini yang menunjukkan budak yang sedang menceritakan kepada Marco itu mengatakan bahawa sekiranya lelaki berbadan besar itu tidak muncul, mungkin kampung mereka telah pun musnah. Marco kemudiannya mengatakan bahawa Weevil sememangnya seorang hero dan Marco bersyukur mereka semua selamat. Namun tiba-tiba seorang wanita tua telah pun mengatakan, akan tetapi Marco, siapa yang kau rasa telah pun muncul ke Pulau Sping selepas daripada kejadian Weevil itu tadi? Kemudian pada panel yang seterusnya kita telah didedahkan bahawa watak yang telah menegur Marco itu adalah seorang former Rocks Pirate member, self-proclaimed scientist Mads resident Miss Buckingham, real name Buckingham Stussy. Miss Buckingham telah pun memberitahu kepada Marco bahawa Admiral Ryukugyu telah pun datang ke Sping Island dan dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Miss Buckingham juga mengarahkan Marco untuk membawa pulang semula anaknya itu dan meminta agar seluruh harta peninggalan Whitebeard diberikan kepada anaknya itu. Kita kemudian ditunjukkan dengan panel flashback bagi Miss Buckingham yang mana Weevil telah pun ditangkap oleh Ryukugyu dan dibawa pergi oleh sebuah kapal Marine. Panel kemudiannya kembali ke masa kini yang menunjukkan Miss Buckingham yang sedang menangis mengatakan bahawa Weevil sanggup untuk masuk ke penjara bagi melindungi kampung halaman ayahnya ini. Weevil ini betul-betul seorang yang degil. Betul lah dia ini anak aku dan Whitebeard. Marco yang mendengarkan kata-kata Miss Buckingham itu mengatakan bahawa dia sangat berterima kasih kepada Miss Buckingham dan juga Weevil kerana telah menyelamatkan kampung tersebut. Miss Buckingham yang masih lagi menangis kemudiannya telah pun bertanyakan kepada Marco bahawa Marco mesti percaya yang Weevil ini betul-betul anak kandung Whitebeard kan? Miss Buckingham kemudiannya menegaskan kepada Marco bahawa ada satu watak yang mampu untuk membuktikan hubungan Whitebeard dengan Weevil ini, dan watak tersebut adalah Dr. Vegapunk, dan chapter pun
tamat. Sedikit berita sedih buat kalian semua. Manga bakal berehat pada minggu hadapan. Tapi nanti dulu guys, video belum habis lagi. Kita kemudiannya telah dibelanja dengan satu halaman muka surat daripada Oda Sensei yang menunjukkan kepada kita segerombolan kapal Marine yang sedang berlayar, sambil ada Marine yang memberitahu kepada Admiral Kizaru bahawa ini adalah tea dan juga makanannya. Kizaru kemudiannya bertanya, adakah kau telah memeriksa terlebih dahulu sama ada makanan dan minuman ini beracun ataupun tidak? Marine tersebut kemudian menjawab, sudah pasti mereka telah melakukannya. Panel kemudiannya menunjukkan gambar bendera Marine dan kemudian menunjukkan gambar bendera World Government. Kemudian panel menunjukkan wajah Kizaru yang mengatakan bahawa Dr. Vegapunk, I see. Kemudian Kizaru telah memberikan makanan dan minuman tersebut kepada seorang lelaki tua sambil bertanyakan adakah lelaki tua itu pernah berjumpa dengan Dr. Vegapunk. Kemudian pada panel yang seterusnya, kita telah didedahkan bahawa ternyata lelaki tersebut adalah the world's highest power, the Five Elders, Saint Garcia Satan. Masya Allah, mantap habis lah guys, Saint Garcia Satan. Kemudiannya menjawab soalan Kizaru tadi dengan mengatakan bahawa dia pernah berjumpa sekali sahaja dengan Vegapunk pada suatu masa dahulunya dan dia agak kecewa dengan apa yang telah berlaku sejak kebelakangan ini. Dan kita juga dapat melihat satu tulisan kecil pada bahagian bawah sebelah kiri muka surat tersebut yang mengatakan bahawa the highest powers are moving mysteriously, dan itu sahajalah apa yang kita dapat lihat dalam muka surat tersebut. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Inshallah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi